Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam biru warna. Jadi, tahniah diucapkan dan terima kasih di atas kerjasama yang diberikan oleh panel-panel kita. Terima kasih atas kesudian untuk menghadiri forum kita yang mana akan membincangkan tentang tajuk iaitu pembaharuan sosial di benua India. Okey, jadi seperti yang dapat kita lihat, kita ada 4 panel yang sangat-sangat saya hormati, iaitu panel yang pertama Saudara Hafizan Safi'i, panel yang kedua Saudari Noha Azirah Anas, panel ketiga kita Atirah Saidi dan panel keempat kita Nur Jihar. Okey, baik. Tanpa kita melengahkan masa, kita terus kepada agenda kita yang seterusnya lah. Baik. Pada tahun 1857, berlakunya penentangan terhadap pemerintahan British dikenali sebagai Dahagi India. Dahagi India ni merupakan satu pemberontakan yang mana dilancarkan oleh golongan sepoi yang menentang pemerintahan British di India. Masyarakat tempatan di India menganggap Dahagi ini sebagai perjuangan untuk membebaskan negara daripada pemerintahan British. Hakikatnya, pembaharuan adat sosial yang diperkenalkan oleh kerajaan British telah mendapat respon negatif daripada masyarakat tempatan sekaligus telah menjadi antara sebab penting meletusnya Dahagi di India pada tahun 1857. Di samping pembaharuan sosial yang diperkenalkan oleh kerajaan British, Dahagi India juga meletus kerana pelbagai faktor. Oleh yang demikian, kita tidak heranlah Dahagi di India meletus disertai oleh pelbagai lapisan masyarakat antara golongan sepoi, golongan putera, nawab dan pembesar. Jadi, kita bercakap tentang Dahagi tadi. Dan kita nak tahu apa sebab-sebab kemunculan Dahagi itu tersebut. Mungkin antara sebabnya adalah pembaharuan sosial yang dibawa oleh British di India. Antaranya pengharaman sati, penghapusan tagi pada tahun 1830 dan pelaksanaan pendidikan barat pada tahun 1835 dan Akta Perkahwinan semula. Baiklah, tanpa kita melengahkan masa lagi, kita beralih kepada panel kita yang pertama, iaitu Saudara Hafizan. Okey, Saudara Hafizan, untuk pengetahuan, Saudara Hafizan akan mengulas tentang topik pengharaman sati. Baiklah, Saudara Hafizan. Boleh saudara ceritakan kepada kami apakah itu sati dan bagaimanakah amalan sati ini dipraktikkan, dan mungkin Saudara Hafizan boleh ceritakan sedikit tentang dasar yang dilakukan oleh British dalam membaratkan budaya di India. Dipersilakan Saudara Hafizan. Okey, baiklah. Terima kasih saudara moderator iaitu saudara Firdaus. Pertama sekali saya ingin menjawab tentang persoalan apakah itu sati. Jadi amalan sati ini merupakan satu amalan yang dilakukan oleh golongan isteri sebagai satu bentuk pengorbanan ya. Pengorbanan di mana apabila berlakunya kematian ke atas si suami ini dan si isteri ini akan melakukan akan membunuh diri, tetapi dia akan mati bersama, iaitu membakar diri bersama si suami. Jadi kita boleh lihat ni sebagai satu bentuk pengorbanan lah terhadap si suami apabila si suami itu meninggal dunia. Dan hal ini kita melihat bahawa
mereka akan dibakar bersama-sama mayat suaminya. Okey, itu berlaku disebabkan oleh pengamalnya akan seperti ingin menjaga maruah wanita dan kestabilan ekonomi itu sendiri. Jadi bagi saya, uh, apa itu sati, setengah pihak melihat bahawa perkara ini menguntungkan mereka, tetapi bahawa pada pihak balu perkara ini akan meningkatkanlah kepada kematian, sebabnya si isteri akan mati bersama-sama dengan si suami sebagai satu bentuk pengorbanan lah. Malah itu kita melihat pengamalnya, para balu akan mengamalkan ucapan ini akan digelarkan sebagai ideal Hindu woman. Jadi bagaimana pula diharamkan ataupun dasar yang dilakukan, kita akan melihat bahawa tentang berdasarkan rentetan tindakan berlakunya amalan sati ni, kita boleh lihat bahawa amalan ini tidak berperi kemanusiaan. Jadi William Bentinck, iaitu Governor General Britain di Bengal, telah mengambil tindakan lah untuk mengharamkan amalan itu ini. Maka dilaksanakan melalui penguasaan undang-undang, iaitu peraturan nombor 17 pada bulan Disember 1829. Ia menyatakan bahawa amalan sati atau membakar atau menguburkan hidup-hidup janda ini akan tidak sah dan tidak boleh dan bukan tidak boleh, tapi boleh dihukum oleh mahkamah jenayah sebagai pembunuhan yang bersalah. Jadi dia letakkan satu penguasaan undang-undang di mana kalau kita melakukan amalan ini akan disabitkan kesalahan sebagai satu kejenayah. Jadi undang-undang yang telah dikuatkuasakan pada 1829 di Bengal dan juga pada 1830 telah diperluaskan ya kepada tempat lain seperti Madras dan juga Bombay. Jadi pengharaman sati ini telah membawa kepada peningkatan kadar balu dan dalam kalangan masyarakat India lah. Kita boleh tengok impact dia apabila pengharaman sati ini berlaku. Jadi peningkatan ini telah membawa kepada penguasaan undang iaitu Hindu Window Remarriage Act, iaitu Akta 15 of Act 15 of 1856. Okay, so dan perkara ini mengisytiharkan bahawa setiap pengahwinan balu adalah sah. Ini akan diterangkan dalam perbincangan juga kita nanti kan. So kita akan bincang lebih luas lah, tapi saya tak nak kupas topik ni, tapi saya nak kupas bahawa di mana amalan sati ni telah membawa kepada Hindu widow remarriage, iaitu perkahwinan semula para-para balu ni ataupun para-para janda ni. Jadi itu sahaja mungkin daripada saya. Jadi saya sambung untuk perkara pandangan saya tentang adakah dasar yang dilakukan oleh British ni sebagai satu langkah dalam boleh membaratkan budaya di India. Perkara ini banyak dibincangkan mengenai pembaratan budaya barat. Kita boleh lihat pembaratan ini adalah bertujuan untuk kepentingan tersendiri pihak British lah kan, dalam melahirkan masyarakat yang bangsa India ni sebagai satu masyarakat yang punyai corak pemikiran yang seperti barat. Jadi telah melalui pembaharuan aspek sosial dan juga pendidikan itu sendiri. Tapi kita membincangkan tentang aspek sosial. Jadi saya rasa bahawa pembaratan aspek sosial terlebih dahulu ni melihat bahawa perkara ni pertama sekali kita melihat bahawa tentang ideologi, bahawa pemahaman kita terhadap pembaratan itu sendiri macam mana. Maka bagi saya pembaratan ini adalah bertujuan untuk melahirkan masyarakat bangsa India yang mempunyai ideologi atau pemikiran ke arah barat. Tetapi melihat kepada apa yang British buat ni, mereka tidaklah untuk membaratkan sahaja, tetapi mereka juga membantu untuk meningkatkan kemanusiaan, tindakan kemanusiaan itu sendiri. Jadi seperti pemahaman sati ni, saya rasa bahawa ia adalah satu tindakan berperi kemanusiaan bagi melindungi masyarakat India, terutamanya golongan wanita itu sendiri. Jadi saya rasa bahawa pembaratan di India ni bukan pembaratan semata-mata, tetapi adalah satu tindakan untuk kita melihat kepada tindakan kemanusiaan. Kita nak melindungi dan meningkat dan memastikan kaum wanita itu dijaga dengan baik. Itu sahaja mungkin daripada saya. Sekian, terima kasih.
Okey, baik. Terima kasih saudara Hafizan atas satu pencerahan yang saya kira dia panjang lebar juga walaupun singkat, isi kandungan yang sangat padat. Baik, betul lah kata saudara Hafizan tadi, bagaimana penghapusan amalan sati ni kita dapat secara langsung melindungi kaum-kaum wanita terutamanya balu-balu. Jadi kalau kita lihat daripada aspek adat, ialah kita manusia kita memang mempunyai adat-adat yang berbeza. So kita tak boleh mempertikai adat tersebut. Namun bila kita lihat daripada aspek kemanusiaan, uh, apa amalan sati ni secara tidak langsung telah menjejaskan atau sangat kejam lah bagi saya, pendapat saya terhadap dan tiada peri kemanusiaan terhadap golongan-golongan wanita terutamanya golongan balu. Katakanlah apabila seorang wanita itu kehilangan seorang suami, mungkin mereka sangat ketakutan sama ada mereka, sebab mereka diberi pilihan sama ada untuk hidup di dalam rumah, uh, tak boleh keluar, tak boleh kahwin lagi, apa orang kata, sebagai balu lah, bertindak sebagai seorang balu lah memang, ataupun pilihan yang kedua adalah mati bersama sang suami. Jadi kedua-duanya memang saya kira sangat tidak beri kemanusiaan lah terhadap golongan wanita. Okey, itu ringkas terhadap pencerahan yang diberikan oleh saudara Hafizan. Kita bergerak kepada panel kita yang kedua, iaitu saudari Atira. Baiklah, saudari Atira, mungkin antara pembaharuan sosial yang dibawa oleh British adalah penghapusan tagih pada tahun 1830. Jadi mungkin saudari Atira boleh memberikan pencerahan sedikit tentang apakah itu penghapusan tagih dan kenapa British mengharamkan amalan tagih tersebut. Dipersilakan saudari Atira. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya akan memberikan sedikitlah pencerahan berkenaan dengan adat tagih ni. Okey, jadi adat tagih ni dia telah dihapuskan oleh seorang pegawai British iaitu bernama William Seaman dan dia juga mendapat sokongan lah daripada Lord William Bentinck, dan tagih ni adalah salah satu adat ataupun kepercayaan yang wujud di India. Dan tagih ni juga dia merupakan suatu aktiviti merompak atau membunuh yang dilakukan atas dasar keagamaan. Jadi mereka yang menjalankan aktiviti tagih ni adalah mereka yang menyembah Tuhan Kali. Jadi Dewa Kali ni adalah dewa yang disembah oleh masyarakat India yang beragama Hindu. Sorry. Yes, sorry. Dan sikit sini boleh tak? Sorry, okay. Tagih ni adalah salah satu adat ataupun kepercayaan yang wujud di India. Okay, jadi tagih ni merupakan aktiviti merompak dan membunuh yang dilakukan atas dasar keagamaan. Jadi mereka yang menjalankan aktiviti tagih ni adalah mereka yang menyembah Tuhan Kali, dan Dewa Kali ni adalah dewa yang disembah oleh masyarakat India yang beragama Hindu. Jadi Dewa Kali ni disembah dengan mayat mangsa yang dibunuh semasa aktiviti tagih itu dijalankan. Jadi golongan yang terlibat dalam tagih ni dianggap sebagai pengganas sosial lah. Dan terdapat juga golongan rakyat biasa yang menyokong tindakan golongan tagih ni dan menganggap mereka sebagai hero kerana mereka ni berjaya boleh membunuh orang kaya. Dan pihak British ni pula menganggap tindakan masyarakat India yang melakukan aktiviti tagih ni sebagai satu tindakan yang tidak berperi kemanusiaan lah, sebab dia bunuh orang macam tu kan. Jadi hal ini sebab mereka rompak dan bunuh golongan yang tak bersalah, dan iaitu perkara tersebut menjadi kebimbangan utama dalam kerajaan India pada ketika itu kerana telah menjejaskan keamanan dan juga ketenteraman masyarakat. Jadi sebenarnya perkataan tagih ni berasal daripada perkataan Hindi iaitu taktu yang bermaksud penipu, dan dari bahasa Sanskrit iaitu saka yang bermaksud licik. Jadi tagih ni adalah sangat berkait rapat dengan agama Hindu sebab asal usul tagih ni
daripada kisah peperangan di antara Dewa Kali India Raktabija tu. Walau bagaimanapun, mitos asal mereka telah menyimpang daripada cerita Brahman Purana. Okey, baiklah saya teruskan. Anggota Tagi ni juga dianggap diri mereka ni sebagai anak kepada Dewa Kali yang diciptakan daripada peluh Dewa Kali, tapi hanya agama Hindu yang menyembah Dewa Kali. Kebanyakan ahli Tagi ni juga telah ditangkap dan disabitkan bersalah lah dalam agama. Okey, dan kumpulan perompak telah mengembara di seluruh negara India dengan menyamar dan untuk menjalankan aktiviti mereka supaya baik diri mereka. Jadi mereka akan berbaik-baik dengan mangsa sampailah mangsa tu percaya kepada mereka, dan bila dah ada masa yang sesuai, mereka akan bagi isyarat kepada kawan mereka yang lain tu untuk bagi tahu yang masa tu telah tiba dan mereka akan mula menyerang mangsa tersebut. Jadi setiap ahli mereka tu ada kepakaran yang tertentu dalam aktiviti mereka. Contohnya membuat bunyi atau muzik untuk tutup tangisan atau jerita mangsa tu. Dan ahli-ahli lain pula berada dekat tapak perkemahan untuk jaga tempat mereka daripada diceroboh lah. Dan dianggarkan lebih 500,000 telah dibunuh oleh Turks dan menjadikan mereka kumpulan pengganas yang paling ganas lah dalam sejarah. Okey, walau bagaimanapun, anggota Tagi ni tak menyerang orang Eropah, dan ini menunjukkan bahawa aktiviti Tagi ni tak mendatangkan bahaya kepada pengembara Eropah. Dan pengasas kepada organisasi Tagi ni adalah bekas pegawai polis semasa Empire Mughal. Apabila empire tersebut mengalami keruntuhan, maka mereka telah kehilangan punca rezeki, dan golongan ni merupakan golongan yang hidup mewah masa Empire Mughal tu, tapi masih lagi berdiri teguh. Jadi para pengikut amalan ini sangat berdisiplin dan mereka juga mempunyai kod dan lambang yang tersendiri. Dan kod dan lambang ni dipanggil sebagai Ramasi atau Ramasiana. Okey, dan pengamal Tagi ni dia bergerak aktif di seluruh kawasan Oud sehinggalah Hyderabad dan dalam rapi tanah serta Bandelhan. Okey. Seterusnya pada 1830, amalan ini telah diharamkan dan mendapat sokongan kuatlah daripada kerajaan British, dan pembasmian amalan ini telah diketuai oleh Kolonel William Sleeman. Dan semasa pembasmian para Tagi ini, William Sleeman telah menangkap dan menjatuhkan hukuman mati dan penjara seumur hidup terhadap mereka yang terlibat dalam aktiviti Tagi. Jadi itu saja dari berkenaan dengan penghapusan Tagi. Terima kasih. Baik, saya kira pencerahan yang sangat baik, sangat jelas yang dijelaskan oleh saudari Atirah. Jadi seperti kita faham daripada apa yang saudari Atirah sebutkan tadi, amalan Tagi ni adalah amalan yang bersifat keagamaan lah di India pada ketika itu. Dan kalau kita lihat daripada aspek kemanusiaan juga, amalan Tagi ni sangat tidak berperi kemanusiaan, di mana mereka membunuh sesiapa sahaja, mereka merompak dan melakukan amalan-amalan jenayah lain. Dan yang paling teruk lagi, mereka menganggap perbuatan itu wajar di sisi keagamaan mereka lah. Jadi saya kira itu sebab utama kenapa memang amalan Tagi ni menjejaskan bukan sahaja tidak berperi kemanusiaan, akan tetapi tetap saja menjejaskan keharmonian, keamanan masyarakat ketika itu. Yang itulah kenapa British menghapuskan amalan Tagi pada tahun 1830. Betul, Azira, 1830. Saudari. Okey. Baik. Terima kasih. Saudari Azira. Seterusnya kita beralih pula kepada panel kita yang ketiga, iaitu saudari Noha Azira.
Saudari Nuha Azira, bolehkah saudari mengulas baik, sebelum tu kita dah dengar soal penghapusan sati, pengharaman sati, penghapusan tagih. Jadi kita tengok kepada dari aspek pendidikan pula. Mungkin ada pelaksanaan pendidikan yang dibawa daripada barat kepada India. Mungkin saudari Nuha Azira ada sedikit pencerahan, penjelasan tentang pembaharuan pendidikan yang dilaksanakan oleh British di India. Silakan saudari. Okey, baiklah. Terima kasih kepada moderator. Macam moderator kita dah tengok daripada segi agama lebih umumnya. Sekarang kita akan beralih kepada segi pendidikan dan penglibatan bahasa. Okey, baiklah, di sini saya akan ceritakan sedikitlah perjalanan bagaimana pendidikan barat dah dibawa masuk kepada pendidikan di India. Okey, pada awalnya British ini dia tak ada masalah untuk menyokong pendidikan tempatan. British juga tidak menyekat mana-mana organisasi yang ingin mengembangkan institusi pendidikan. Bahkan ada juga orientalis British yang telah membuka institusi pendidikan di India sebagai langkah ataupun tujuan untuk membantu sistem pendidikan tempatan dekat India ni. Contohnya pada tahun 1780, Warren Hastings telah membuka satu madrasah di Calcutta. Selain itu juga ada lagi bantuan lain pada tahun 1719 daripada Jonathan Duncan. Dia telah membuka satu maktab Sanskrit bagi mengajar seni, sastera, undang-undang dan agama Hindu dalam bahasa Sanskrit. Dalam aspek ini dapat kita tengoklah bahawa bahasa Sanskrit ni masih lagi diguna pakai sebelum pentadbiran Governor General William Bentinck. Okey, seterusnya setelah William Bentinck menjadi Governor, beliau telah melantik Macaulay sebagai Presiden Jawatankuasa pendidikan tersebut. Beliau juga telah memperkenalkan satu sistem yang dikenal pasti sebagai Macaulayan System, iaitu untuk memberi pendidikan kepada golongan-golongan atasan masyarakat di India. Tapi melalui medium bahasa Inggeris. Bentinck juga telah meminta ahli undang-undang Lord Macaulay supaya mengkaji isu pendidikan di India ni. Macaulay juga telah melapor bahawa tiada ilmu dalam pendidikan tempatan India dan menyimpulkan bahawa peruntukan yang disediakan kepada pendidikan tempatan ini adalah satu pembaziran. Okey, di sinilah dapat kita tengok permulaan macam mana pendidikan barat ini dibawa masuk ke pendidikan barat ini dibawa masuk untuk menggantikan pendidikan tempatan di India. Okey, bagaimanakah proses ini berlaku? Macaulay ini telah menghantar satu minit kepada Dewan pada Februari 2 Februari 1835, maafkan saya. Dewan tersebut ini telah meluluskan minit tersebut dan melaksanakan resolusi ini pada 7 Mac 1835. Okay, menurut Macaulay, dalam minit mesyuarat tersebut, tugasan yang pertama kerajaan India dalam resolusi tersebut adalah bagi memberi pendidikan kepada mereka yang punya masa lapang, status sosial yang stabil dan golongan kaya untuk mengambil ataupun memperoleh keuntungan daripada pengetahuan barat. Okey, perkara kedua yang dinyatakan dalam ini itu ialah Macaulay menggesa kerajaan India untuk menghentikan penggalakan pendidikan Hindu dan Muslim di India. Okey, dengan perkara yang dibawa oleh Macaulay ini yang dinyatakan dalam ini itu, dia telah menyebabkan persetujuan itu diperolehi dengan sangat mudah. Bukan itu sahaja, asas pendidikan menengah juga telah mengguna pakai bahasa Inggeris dalam bidang sastera, pentadbiran, politik dan sains. Maka tiada lagi penggunaan bahasa Sanskrit dalam bidang pendidikan ini. Malahan, Bentinck juga telah membuat keputusan untuk membiayai pendidikan barat sahaja. Berikutan itu, pembiayaan kerajaan bagi pendidikan dalam bahasa tempatan telah dihentikan dan sekolah-sekolah Inggeris juga telah dibuka di merata-rata tempat. Di sini dapatlah kita tengok bagaimana pendidikan barat telah menguasai pendidikan di India dan telah menghapuskan penggunaan bahasa Sanskrit dalam pendidikan di India. Mungkin itu saja untuk saya punya penulisan. Kembali kepada moderator. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih kepada saudari Nuha Azira atas pencerahan, penjelasan tentang pembaharuan terutama dalam bidang pendidikan di barat, di India, sorry. Maafkan saya.
Jadi apabila seperti kita lihat apabila Barat melaksanakan pembaharuan pendidikan dia, kesannya secara tidak langsung meningkatkan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dalam sekolah-sekolah di India dan menggantikan bahasa Sanskrit. Dan banyak pihak Barat, pihak British telah banyak menubuhkan sekolah-sekolah Inggeris dan pembiayaan lebih difokuskan, lebih diutamakan kepada sekolah-sekolah Inggeris lah berbanding sekolah tempatan. Okey, jadi saya rasa faham dan satu pencahayaan yang jelas menarik dikongsikan oleh saudari Noha Azira. Baik, kita bergerak pada panel ataupun panel terakhir kita lah pada hari ini, saudari Nurjiha. Bolehkah saudari Nurjiha mengulas sedikit tentang okey, seperti sedia maklum, kita dah bercakap tentang pengharaman sati, kita dah bercakap tentang penghapusan tagih, bercakap tentang pembaharuan pendidikan di India. Dan ada juga pembaharuan yang mana dilakukan dalam akta perkahwinan, dan boleh saudari Nurjiha ceritakan sedikit tentang apa itu akta perkahwinan dan siapakah yang memperkenalkan akta perkahwinan semula ini. Dipersilakan saudari Nurjiha. Baiklah, terima kasih kepada saudara moderator kita, Encik Muhammad Firdaus. Yang saya hormati ahli-ahli panel kita pada hari ini, Saudara Afizan, Saudari Atirah dan juga Saudari Nuha. Seperti mana kita tahu, kita telah mendengar daripada Saudara Afizan mengenai sati, iaitu di mana balu kehilangan suami ni dikehendaki untuk mengorbankan ataupun membakar diri mereka bersama-sama dengan mayat suami ketika upacara pengkebumian suami tersebut. Hal ini dilakukan sebagaimana yang diterangkan oleh saudara Afizan adalah sebagai satu tanda penghormatan ataupun pengorbanan kepada sang suami yang telah meninggal dunia. Baiklah, bahkan balu-balu yang kematian suami ini juga tidak dibenarkan kahwin semula pada asalnya. Jadi, secara ringkas, pengenalan akta ini adalah merupakan inisiatif pihak Barat untuk menghapus adat yang dianggap penganiayaan atau penindasan terhadap kaum wanita di India ini. Okey, dengan adanya akta ini, maka wanita yang kematian suami boleh berkahwin semula dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Maka inilah maksud daripada akta perkahwinan semula. Maksudnya di sini dia ada kesinambungan lah dengan sati yang diterangkan oleh saudara Afizan sebentar tadi. Baiklah, seterusnya siapa yang memperkenalkan akta perkahwinan semula ini? Okey, ironinya akta ini diperkenalkan oleh seorang tokoh Barat. Okey, tokoh Barat tersebut bernama Lord Dalhousie. Okey, beliau merupakan individu yang bertanggungjawab dalam memperkenalkan dan meluluskan akta kahwin semula bagi balu-balu Hindu. Okey, Lord Dalhousie ini merupakan Gubernur Jeneral India yang paling muda dan beliau telah berkhidmat selama 8 tahun yang mana bermula pada tahun 1848 sehingga 1856. Okey, satu jangka masa perkhidmatan yang agak lama lah bagi kita kan. Baiklah, namun begitu pengenalan akta ini mendapat penentangan. Okey, penentangan daripada penduduk tempatan kerana perkahwinan semula balu-balu ini tidak dibenarkan sama sekali dalam masyarakat Hindu. Okey, malah tindakan pemerintah British memperkenalkan akta ini menyebabkan penduduk tempatan di India menganggap British ini telah menghina amalan tradisi mereka. Okey. Sedikit tambahan daripada saya. Perkara ini jika kita telusuri, kita dapat lihat
tentang masyarakat Hindu pada zaman dahulu. Okey, di mana masyarakat Hindu ini menggalakkan pernikahan awal ataupun pernikahan muda di usia yang muda. Dan jika kita lihat kaum wanita pada zaman dahulu sering ditindas kerana maafkan saya, sering ditindas sehingga mereka ini digelar sebagai warga kelas kedua. Okey? Kita dapat lihatlah di mana taraf ataupun kedudukan wanita itu di benua India ni. Okey? Baiklah, seterusnya bukan itu sahaja, kaum wanita akan dikurung di dalam bilik-bilik yang tersembunyi di dalam rumah masing-masing. Dan apa yang menyedihkan buat para janda adalah mereka sering dipandang rendah oleh kaum lelaki. Okey? Malah terdapat juga satu fahaman di dalam masyarakat Hindu yang menyatakan bahawa seseorang itu tidak akan masuk ke dalam syurga tanpa adanya anak lelaki. Dan oleh kerana fahaman inilah seorang suami itu boleh bernikah 2, 3 ataupun 4 orang isteri. Nah, daripada penerangan ini kita dapat lihatlah di mana kedudukan wanita pada zaman sejarah benua India ni. Okey? Akhir sekali, dari sudut positif yang kita dapat lihat ataupun yang dapat kita ambil daripada pengenalan akta perkahwinan semula ini adalah ia merupakan satu idea barat yang sangat rasional lah untuk membenarkan kaum wanita itu dan balu-balu Hindu ini berkahwin semula untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan ini juga merupakan satu hak asasi, perubahan sosial dan hak individu. Maka kita dapat lihatlah ini merupakan sudut-sudut positif yang orang barat lakukan di India. Sekian, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Saudari Nurjiha di atas satu penjelasan yang menarik tentang bagaimana akta perkahwinan itu dilaksanakan. Jadi menurut Nurjiha tadi, Saudari Nurjiha tadi, akta perkahwinan ini merupakan satu kesinambungan daripada penghapusan ataupun pengharaman sati tadi. Jadi British memperkenalkan akta perkahwinan ini sebagai salah satu inisiatif bagi membantu hak-hak wanita dikembalikan, dan ialah seterusnya amalan sati itu memang totally sepenuhnya dihapuskan. Baik, saya rasa satu inisiatif yang sangat baiklah kalau kita telusuri, berfikiran sejenak tentang akta perkahwinan yang diwujudkan pada ketika itu. Jadi saya rasa setakat itu saja forum kita pada hari ini. Saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Hafizan yang mengulas tentang pengharaman sati, saudari Nur Atirah Saidi yang mengulas tentang penghapusan tagi, saudari Nuha yang mengulas tentang pelaksanaan pendidikan barat di India, dan yang terakhir bagaimana akta perkahwinan semula ini diwujudkan oleh saudari Nurjiha. Okey, saya rasa terima kasih. Sebelum tu saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas komitmen dan kerjasama yang diberikan sepanjang forum ini berlangsung. Jadi setakat ini saja saya sudah kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.